Silakan negara terbilang negara yang kasih yang dikasihi amat berbahagia. Dr. Mahathir Mohamad menyampaikan ucapan amanah dan kata-kata rahmat kepada kita semua. Yang amat berbahagia perlu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Sri Mustafa, yang berhormat Tok Hin, yang berbahagia Tan Sri Husin Ahmad, pemimpin-pemimpin perkasa, pemimpin-pemimpin NGO, pemimpin-pemimpin Parti Komponen Barisan Nasional, MCA, Gerakan, MIC, seterusnya hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucap banyak terima kasih kepada Perkasa, kepada Datuk Ibrahim Ali yang telah buat janji kepada saya. Kalau saya datang ke sini, dia akan kumpul 20,000 orang. Ini boleh buat janji lah, macam PAS punya janji lah. Manalah saya beritahu 20,000 ke dah. Tak boleh nak bilang. Tapi banyak sungguh. Saya terima kasihlah. Ini adalah perhimpunan yang terbesar yang saya pernah jumpa di Kelantan ini. Kelantan adalah sebuah negeri istimewa di Malaysia. Keistimewaannya ialah penduduk Kelantan lebih daripada 90% terdiri daripada orang Melayu. Orang Melayu ini ditafsirkan sebagai orang yang beragama Islam. Sebaliknya negara-negara lain, negara Arab sekalipun, tidak ada kaitan bangsa dengan agama. Ada orang Arab yang Kristian pun ada. Ada orang lain pun, walaupun majoriti orang Pakistan adalah Islam, tapi ada yang bukan Islam. Tetapi di Malaysia ini, kalau kita kata Melayu, ini bermakna bahawa mereka adalah orang Islam. Jelas sekali bahawa peratusan orang Islam di negeri Kelantan ini adalah yang terbesar sekali. Sebaliknya, sesungguhnya peranan negeri Kelantan dan rakyat di Kelantan ini ialah menunjuk kepada seluruh semenanjung Malaysia ini akan kebolehan, akan kejayaan orang Islam. Kerana orang Islam tidak kurang daripada orang lain. Sepatutnya negeri Kelantan adalah negeri contoh Islam dalam semenanjung ini. Tetapi kita berasa amat duka cita kerana kita dapati negeri Kelantan sudah menjadi negeri yang termundur sekali di antara 13 buah negeri di Malaysia kita. Kenapakah dianya mundur? Kita semua bernasib baik kerana kita semua adalah beragama Islam. Lebih daripada itu, kita tidak terbahagi kepada mazhab-mazhab berlainan seperti yang terdapat di Iraq, seperti yang terdapat di Syria, seperti yang terdapat di Pakistan, di mana orang Islam di sana terbahagi kepada orang Sunni dan orang Syiah. Kerana fahaman agama Islam mereka berlainan, maka kita lihat bagaimana mereka bermusuh sesama mereka. Demikianlah permusuhan antara mereka sehingga mereka sanggup membunuh sesama mereka. Orang Sunni membunuh orang Syiah, orang Syiah membunuh orang Sunni, dan dia dibalas balik dengan Sunni bunuh Syiah,
Syiah bunuh Sunni, Sunni bunuh Syiah, Syiah bunuh Sunni, sampai bila? Dah beratus tahun macam itu. Tetapi kita di Malaysia tidak ada Syiah. Kita semua mempunyai fahaman yang sama berkenaan dengan agama Islam. Kita terdiri daripada ahli sunnah wal jamaah, dan kita adalah pengikut ajaran Imam Syafi'i. Sepatutnya tidak ada permusuhan antara kita. Kita tidak akan terbagi dua dan bermusuh-musuhan, berperang sesama kita, kerana fahaman agama kita adalah sama. Ini adalah satu nikmat. Dan memang pun dahulu kita bersatu. Tak ada perpecahan di kalangan orang Islam di Malaysia, di kalangan orang Melayu yang semuanya beragama Islam, tidak ada perpecahan. Justru itu apabila pihak British merancang untuk merampas negeri-negeri Melayu untuk dijadikan tanah jajahan mereka, orang Melayu yang semuanya beragama Islam, yang semuanya berpegang kepada ajaran Imam Syafi'i, mudah sekali mereka bersatu dengan begitu rapatnya, sehingga orang British tidak dapat menembusi barisan orang Islam pada masa itu. Dengan itu kita dapat mengalahkan British. Orang Melayu bersatu dalam UMNO dan dapat mengalahkan British, kerana daripada perpaduan datang kekuatan. Walaupun pada masa itu orang Melayu miskin, tidak ada cerdik pandai, tidak ada senjata, tetapi hanya kerana perpaduan mereka berjaya menumpas, menewas British, dan British terpaksa gugurkan Malay Union dan menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Inilah hasil daripada perpaduan. Orang yang lemah boleh jadi kuat. Sepatutnya perpaduan kita ini berkekalan. Malangnya apabila kita memperkenalkan sistem demokrasi yang mana rakyat berhak memilih pemimpin dan kerajaan mereka, maka timbullah ketamakan manusia yang semuanya Islam ini ingin supaya mereka mendapat sokongan daripada rakyat supaya mereka dipilih untuk memerintah negara kita ini. Untuk mendapat sokongan ini, mereka memperalatkan agama Islam. Dengan itu, walaupun kita daripada satu kumpulan, satu fahaman, pengikut Imam Syafi'i, telah berpecah bukan kerana agama sebenarnya, berpecah kerana politik orang yang tamak akan kuasa. Mereka ingin rebut kuasa bagi diri mereka, dan untuk ini mereka memperalatkan agama Islam. Mereka membuat bermacam-macam fatwa sendiri, bermacam-macam tuduhan, lempahan, macam-macam tuduhan yang tidak berasas sama sekali. Pada tahun 1952, apabila pilihan raya yang pertama diadakan di zaman British, maka satu puak yang menamakan diri mereka sebagai PMIP, Pan Malayan Islamic Party, ataupun sekarang dikenali sebagai PAS, mereka bertanding dalam pilihan raya ini, bertanding dalam 52 kursi. Malang bagi mereka, mereka gagal, hanya memenangi 1 kursi saja. Oleh kerana mereka gagal dan kecewa kerana kegagalan ini, maka mereka mengubah pendekatan mereka supaya menggunakan Islam sepenuh-penuhnya, bahkan menyalahgunakan Islam
Untuk ini mereka sedar bahawa orang Melayu memang berpegang kuat kepada agama Islam. Apabila mereka diberitahu bahawa ini adalah kehendak agama Islam, maka sudah tentu mereka akan menurut. Kalau mereka diberitahu bahawa ini bertentangan dengan ajaran Islam, maka mereka akan menolak. Untuk mendapat sokongan rakyat Islam, supaya mereka menolak parti yang lawan dengan PAS ini, iaitu UMNO, maka bermulalah dakwaan bahawa orang PAS ini kafir. Dengan mudah sekali membuat keputusan bahawa orang UMNO adalah kafir. Kenapa mereka kafir? Oh, kerana mereka bekerjasama dengan orang bukan Islam. Oleh itu mereka menjadi kafir, dan banyaklah mereka melempar tuhmat dan fitnah kepada UMNO yang kononnya kafir. Itu pun masih tidak berjaya untuk memberi kemenangan kepada mereka. Tetapi masyarakat Melayu, masyarakat Islam berpecah kerana tuduhan sebahagian daripada orang Melayu ini sudah tidak Islam lagi, sudah kafir. Dalam sebuah negara yang mana orang Islam semua bersatu padu, perpecahan datang daripada penyalahgunaan Islam oleh sebuah parti politik. Dia adalah parti politik. Dakwaan bahawa PAS adalah Islam, Islam adalah PAS, adalah untuk mengabui mata rakyat. Dengan itu maka berjayalah mereka membawa masalah yang seperti terdapat di negara-negara Iraq, Iran, Syria, di Pakistan, masalah perpecahan di kalangan orang Islam. Sepatutnya dia tak berlaku di Malaysia, kerana kita tidak ada Sunni dan Syiah. Kita semua Sunni, dan kita semua pengikut Imam Syafi'i sahaja. Tidak sepatutnya kita berpecah sesama kita, seperti berpecahnya orang Islam di Pakistan, di Iraq, di Syria, dan di lain tempat. Apabila orang Islam berpecah sesama mereka, maka tercetuslah huru-hara di negara mereka. Dan dengan itu negara Islam semuanya tidak dapat dimajukan. Lebih 50 buah negara Islam di dunia ini, tidak ada satu pun yang dianggap sebagai telah bangun seperti negara-negara lain. Kita masih lagi mundur. Kita mundur kerana kita berpecah. Kita tidak bersatu. Sedangkan bersatu memberi kekuatan kepada kita. Bersatulah yang memberi kekuatan sehingga dapat kita tewaskan British. Tetapi PAS memecah belahkan orang yang seagama dengan mereka. Dengan itu mereka menolong pihak British mencapaikan matlamat British. Memang pun di mana saja British memerintah, mereka suka memecah dan menguasai, divide and rule, kata mereka. Di India, mereka menggalakkan kumpulan-kumpulan yang menyeleweng daripada agama Islam berkembang maju. Di negara-negara lain juga demikian. Mereka menggalakkan perpecahan di kalangan orang Islam. Demikian apabila PAS ditubuh dengan serta-merta, pihak British mendaftarkan PAS, kerana bagi British inilah caranya untuk melemahkan orang Melayu. Tetapi kita bernasib baik, kerana pada mulanya PAS tidak mendapat sokongan daripada orang Melayu. Apabila mereka berusaha untuk mengkafirkan orang Islam dalam UMNO, maka pada ketika itu berlakulah perpecahan, kerana kononnya
bekerjasama dengan orang bukan Islam menjadikan kita kafir. Tetapi Allah Maha Besar, Allah Maha Berkuasa. Mereka tiba-tiba mendapati bahawa untuk mencari kejayaan dalam pilihan raya, mereka perlu bekerjasama dengan orang kafir. Maka dengan sendirinya mereka lupakan dakwaan mereka bahawa sesiapa yang bekerjasama dengan orang kafir adalah kafir. Dengan melupakan dakwaan mereka sendiri, mereka dengan mudahnya berpeluk-peluk dengan Karpal Singh, dengan Kit Siang, sudah jadi sahabat mereka. Orang yang kata bekerjasama dengan orang kafir menjadi kafir, sekarang mereka pula bekerjasama, lebih daripada bekerjasama, berpeluk-peluk dengan orang bukan Islam. Tak ada malu, tak ada perasa malu sikit pun. Awak kata kalau kerja
sebenarnya kita berasa malu. Seperti yang saya dah sebut tadi, Kelantan ini diduduki 90% lebih oleh orang Melayu yang beragama Islam. Dia patut dijadikan negeri contoh di Malaysia ini, negeri Islam dengan kejayaan yang meninggi langit, dengan segala kemudahan, bekalan air yang bersih dan sebagainya. Tetapi kalau kita pergi ke luar negara, pernahkah ada orang Arab kata, oh saya nak pergi ke Kelantan, negeri Islam? Tak ada. Orang yang dah pergi buat kerja haji pun boleh tahu. Tak ada orang kata Kelantan, mereka kata Malaysia. Tak termasuk Kelantan. Kenapa Kelantan tak boleh dimajukan? Kerana kita bagi kuasa kepada orang yang bukan ahli dalam bidang pentadbiran. Jangan fikir kata sebarang orang boleh jadi menteri besar, boleh jadi pentadbir. Bukan semua orang boleh mentadbir dengan jayanya. Orang yang boleh mentadbir, membangunkan negara, mestilah mempunyai kebolehan tertentu. Ya, kita akui dia boleh berdoa, dia boleh baca ayat dan sebagainya. Tetapi dalam Quran disebut bahawa berdoa saja tak akan menjadi sesuatu bagi kita. Kita perlu berusaha mengubah nasib kita sendiri, barulah Allah akan tunjuk. Kita lihat ni Aziz dan pemimpin-pemimpin PAS yang lain berdoa tak berhenti-berhenti. Sampai bila kita sampai di sini, kita tak dengar lain, dia duduk berdoa aja. Tapi tak buat apa. Kalau nak buat pun separuh jalan. Saya dengar kata ni nak buat pembangunan di tepi sungai. Saya duduk perhatilah tengok tadi, sungai duduk macam tu je, tak berubah langsung. Kenapa tak berubah? Kerana orang yang nak buat ini tak tahu macam mana nak buat. Kita kena cari orang yang faham tentang cara-cara membangunkan sebuah negeri ataupun negara. Ya, kita boleh panggil dia untuk kenduri, untuk baca doa dan sebagainya. Tapi tak bolehlah. Tak bolehlah kita kata, oh kita nak bangunkan Kelantan menjadi sebuah negara contoh dalam dunia ini, menjadikan Kelantan sebuah negeri Islam yang tersohor, dan kita panggil ni Aziz suruh baca doa. Dia nak jadi? Dia tak jadi. Kerana Tuhan berkata kepada kita dalam Al-Quran, selagi kita tak cuba mengubah nasib kita, selama itulah kita tidak dapat mengubah. Allah tidak akan menolong mengubah nasib kita. Sebab itu kita harus berfikir, negara kita ini negara demokratik. Kita mengadakan negara demokratik pasal melalui demokrasi kita boleh pilih kerajaan kita. Melalui demokrasi, hanya dengan mengundi kita boleh tukar kerajaan kita. Sebaliknya, di tempat-tempat lain, untuk menukar kerajaan mereka perlu memberontak di jalan raya, mengadakan mogok dan sebagainya. Yang kita lihat di Mesir, di Tunisia, di Libya, mereka perlu ganas sebelum boleh menukar kerajaan. Tetapi oleh kerana pemimpin-pemimpin UMNO dahulu memilih cara demokrasi untuk menentukan negara kita tidak menghadapi huru-hara. Sebaliknya, kalau kita ingin menukar kerajaan, kita hanya perlu mengundi. Tak ada keganasan, tak perlu dibunuh, tak perlu ditikam, tak perlu ditembak. Hanya undi saja, maka dapat kita tukar kerajaan kita. Inilah mustajabnya, inilah khasiat yang ada kepada demokrasi. Tak payah perang. Tetapi orang ini menggunakan demokrasi
untuk menakut-nakutkan orang. Kononnya mereka lah yang boleh menentukan siapa akan ke syurga, siapa akan ke neraka. Bolehkah kita percaya seorang yang berpelajaran agama bercakap kepada kita macam itu? Kononnya kalau undi pas masuk syurga. Saya nak tanya orang pas yang dah pergi dah, tolong balik bagi tahu duduk di syurga ke duduk di neraka. Kalau nak baik lagi, kalau minta Ni Aziz pergi dulu, lepas tu balik mai cerita kat kita. Bila dia balik mai cerita kat kita, dia begitu segak, begitu kuat apa semua. Dia kata, saya bila meninggal dah pergi ke syurga, boleh kita percaya. Tapi pergilah dulu. Tapi dia tak pergi. Dia tak mau pergi. Dia nak jadi menteri besar lagi sekali, nak bertanding lagi. Dah nyanyuk dah. Macam mana tak nyanyuk? Bolehkah orang Melayu panggil sesama orang Melayu binatang? Oh, UMNO ni binatang. Patutkah kita cakap macam itu? Ini kita orang Melayu mempunyai budaya. Kita selalu lembut dalam cakapan kita. Kita tak pernah maki orang dengan begitu saja. Ini panggil orang UMNO binatang. Binatang. Sebab itu bila dia bagi duit kepada orang asli, dia anggap orang asli itu binatang lah. Sebab tu dia bagi duit. Ini orang yang kononnya bagi duit kepada orang BRIM ini dibuat oleh Firaun dulu. Hadi jumpa dengan Firaun, dia tanya, wahai Firaun, kamu bagi duit ke untuk jadi Firaun? Firaun pun kata, Hadi, aku bagi duit sampai untuk aku Firaun. Ini cerita dongeng. Cerita dongeng oleh Hadi pasal apa? Nak tipu kita, nak suruh kita sokong dia. Dan kerana dialah orang Islam berpecah. Kita tahu bila kita berpecah, kita jadi lemah. Dan bila kita jadi lemah, kita terpaksa mengemis, meminta-minta daripada orang untuk membantu kita. Kerana Ni Aziz memecah belahkan orang Melayu, orang Islam. Hari ini orang Islam walaupun menjadi 60% daripada penduduk di negara kita ini, kita lihat mereka terpaksa mengemis daripada orang bukan Islam untuk mendapat undi daripada mereka. Dalam kerja untuk mengemis, mendapat sokongan orang bukan Islam ini, segala-galanya mereka gadai. Tak peduli agama pun dijual, bangsa pun dijual. Kata Ni Aziz, dia cuma orang Islam, bukan orang Melayu. Kebangsaan ini salah. Jadi bunyi betul-betul macam DAP. DAP memang tak suka kita panggil diri kita Melayu, kerana dia suka kita tak Melayu. Kerana kononnya orang Melayu dapat keistimewaan. Jadi kalau Ni Aziz tak mau jadi orang Melayu, jangan terima sebarang keistimewaan. Dia bertanding sebagai orang Melayu, kalau tidak dia tak dapat sokongan apa-apa. Inilah apabila nak sangat sesuatu, kita lupa segala-galanya. Sepatutnya seorang pemimpin agama seperti Ni Aziz mestilah berhati-hati apabila merayu untuk mendapat undi. Ceritalah kepada rakyat, kalau kami jadi menteri besar, maka kami akan bangunkan negeri Kelantan ini supaya dia menjadi setanding dengan Selangor, lebih kaya daripada Singapura. Itulah yang patut dijanjikan oleh Ni Aziz. Tapi sebaliknya, dia menakut-nakutkan orang dengan berkata bahawa tak sokong PAS maka jadi kafir. Ini cara Ni Aziz, bukan cara orang Melayu. Orang Melayu memang mempunyai budi bahasa. Kita tidak panggil orang bernati.
Adakah patut bagi saya ni kafe Bernate? Ini Aziz, ini bukan sifat orang Melayu. Orang Melayu adalah orang yang bertutur kata dalam bahasa Melayu, beradat istiadat Melayu dan beragama Islam. Adat istiadat Melayu bermakna kita selalu halus dan bertimbang rasa dalam segala yang kita lakukan. Kita tidak dengan mudah menuduh 3 juta ahli UMNO sudah kafir dengan tak ada periksa apa pun. Kalau dia panggil saya menghadap dia jadi hakim, dia tanya saya kenapa saya tak mengucap ke apa, kan tak apalah. Tapi tak ada. Dengan serta-merta 3 juta orang Melayu, orang Islam dikafirkan. Selepas itu panggil orang itu pula binatang. Inikah orang yang nak dipilih untuk memimpin Kelantan? Ya, kita kata tadi, kita pilih cara demokrasi. Karena cara demokrasi ini kita tak perlu memberontak, tak perlu ada perang saudara, tak perlu mengganas. Sebaliknya, hanya dengan mengundi saja kita dapat tukar pemimpin ataupun kerajaan negeri kita. Oleh itu saya harap orang Kelantan tukar 23 tahun yang PAS memerintah Kelantan, apa dia yang dia boleh tunjuk? Cuma pintu gerbang yang boleh kata apa, kota Islam, pintu gerbang siapa pun boleh nak ukir. Orang Kelantan memang boleh ukir. Tapi apa dia keislaman yang terdapat di sini? Bolehkah kita kata ini adalah masyarakat Islam yang selalunya memperdengarkan kecaman-kecaman, maki hamun terhadap orang Islam lain? Ini bukan cara orang Islam. Sebaliknya, Islam menuntut supaya kita bersaudara. Pernahkah Ni Aziz kata orang PAS dengan orang UMNO adalah saudara? Tolak sama sekali. Kalau kita cadang saja supaya ada, kita rapatkan hubungan antara PAS dengan UMNO, oh tolak, UMNO Bernate. Inilah orang yang akan datang di sini, akan berucap berapi-rapi, akan mengeluar ayat Quran dan sebagainya. Guna apa? Guna untuk menipu. Ayat Quran bukan untuk menipu. Ayat Quran memberi panduan kepada kita. Apa yang diperkatakan oleh Ni Aziz bukan merupakan panduan seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yang dia tahu kata Tuhan mencabut macam-macam lagi yang dikatakan oleh Ni Aziz, dan ini hanyalah untuk kepentingan duniawi Ni Aziz dan rakan-rakannya. Saya meminta kepada rakyat negeri Kelantan ini supaya sedarlah akan kenyataan. Janganlah terpesong dengan kata-kata yang datang daripada orang yang selalu membohong dan menipu. Dianya memang membohong. Bila orang lain berkawan dengan orang kafir, orang itu jadi kafir. Bila dia yang berkawan dengan orang kafir, oh tak jadi kafir. Orang ini kaki putar. Kaki putar tak boleh jadi pemimpin. Eloklah dia bertobat, meminta maaf, meminta ampun kerana sekian lama dia telah menipu rakyat Kelantan. Dan masa sudah tiba untuk rakyat Kelantan menolak orang ini kerana penipuannya yang amat dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan, nasib negeri Kelantan berada di tangan orang Kelantan sendiri. Kalau kita salah undi, salah pilih,
maka kitalah yang akan jadi mangsa. Sebab itu jangan setakat kita bersorak di sini saja. Sila sampaikan salam kepada semua keluarga dan kawan, saudara-saudari, dan pesan kepada mereka, tanggungjawab mereka ialah menyingkir orang yang menyalahkan agama sehingga memecah belahkan orang yang mempunyai fahaman yang sama dalam agama Islam. Kita bukan Sunni dan Syiah saja, tapi kita adalah beragama Islam. Kita ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita mengikut ajaran Imam Syafi'i. Tidak patut ada perpecahan di kalangan kita. Kalau ada perpecahan, sebabnya ialah kerana manusia seperti ini aziz. Lihat, saya kata manusia, saya tak kata binatang. Justru itu fikirkanlah, kerana nasib kita, nasib agama kita, nasib negara kita berada di tangan kita. Janganlah kita salah guna kuasa itu. Kita perlu tukar kerajaan Kelantan ini untuk mendapat kerajaan yang lebih berwibawa, yang lebih cekap, yang akan menunaikan segala janji-janji yang dibuat sebelum dan semasa pilihan raya. Yang lain semua yang dijanjikan oleh mereka itu seperti syurga umpamanya. Kita boleh percaya, tapi dia kena pergi dulu. Kalau dia pergi dulu, dia balik, dia cerita dia pergi syurga, okey. Tapi itulah syaratnya kalau dia nak cerita macam itu. Yang kita janji, apa yang kita boleh buat saja. Dan tak ada siapa yang boleh berkata kita tak tunaikan janji. Kalau kita lihat negara kita ini sekarang terkenal di dunia dan di dunia Islam sebagai negara contoh bagi negara-negara Islam. Sebab itulah ramai yang datang ke Malaysia untuk belajar bagaimana kita bangunkan Malaysia ini. Kalau mereka diantar ke Kelantan, mereka akan belajar bagaimana menghancurkan sebuah negara Islam. Ini akan berlaku kalau kita tidak berhati-hati. Oleh itu sekali lagi saya minta supaya kita semua membuat keputusan hari ini juga untuk menukar kerajaan dengan mengundi Barisan Nasional dalam PRU 13 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sebagai